Assalamualaikum semua. Selamat datang ke channel kita bersama. So, ini adalah video terawal kita lah dekat YouTube, kat channel YouTube kita. Channel YouTube ini akan membincangkan tentang cabaran dan masalah yang pernah saya hadapi ataupun kawan-kawan bisnes kita pernah hadapi, dan saya akan kongsikan solusinya supaya untuk teman-teman bisnes ataupun orang yang baru nak buat startup ataupun side hustle boleh tahu solusi untuk mereka settlekan pergi lebih jauh dalam bisnes mereka. Okay, so isu pertama, tak adalah isu pun, ini just story lah. Seperti semua orang tahu, you guys tahu, baru-baru ni ada kes tentang brand collaboration yang scam seorang pempengaruh di TikTok. Semua orang akan tahu pasal Matt Never Zero yang baru-baru ni, isu dia syarikat supplier ni, dia supplier barang apa, pedal sukan yang viral baru-baru ni, sampai sekarang lah kan. Bukan tempat saya pun baru buka 2-3 court yang baru tentang pickleball. Okay, disclaimer awal-awal, isu ni masa kita rakam dan kita edit ni, isu ni dah settle. Okay, so korang tak payah nak pergi cari ke apa ke, nak gaduh-gaduh, tak. Isu ni dah settle, semua dah baik, Alhamdulillah. Tak ada isu dah. Ini hanyalah cerita untuk jadikan benda ni sebagai pengajaran dan pembelajaran sebagai owner business dan terutama sebagai marketer. Dan ketiga adalah penting untuk pempengaruh-pempengaruh di social media Malaysia ni, tak kisahlah TikTok ke, Instagram ke, Facebook ke, YouTuber ke, okay, dan lain-lain. Tak tahulah kalau ada orang influencer kan, dia influencer dekat Telegram ke, dia influencer dekat Pinterest ke kan, dia memang power kat Pinterest, tak tahu lah kan. Okay, Malaysia tak popular lah, macam US ada Snapchat kan. Okay, seterusnya, okay, isu yang jadi dekat brand collaboration ni yang diorang panggil scam, tapi dah tak scam. Okay, disclaimer saya dah cakap awal-awal, benda dah settle. Okay, so nak elakkan orang seterusnya daripada sedepan kena scam dengan brand-brand lain. Okay, cerita dia adalah dia dah settle video, dia dah perform, you guys sendiri boleh tengok. Saya tak pasti ada lagi ke tak, semalam saya tak perasan lah kan. Ada lebih kurang 2.8 juta view video tu, sangat-sangat perform. Siapa-siapa marketer, saya pun sendiri sebelum ni macam, saya akan, this is good, aku spend kalau 5,000 ke 10,000 ke untuk berjuta-juta view ni, kita akan puas hati lah, tapi isu dia pula, bila dia dah perform, dia update kepada klien untuk buat payment. Bagusnya influencer ni, dia tak ambil payment awal-awal kan, Matt Never Zero kan. This is good lah in term of marketer. Saya as marketer, saya suka lah kan. Tapi in term of pengaruh, kita nasihatkan after this, nasihat pertama untuk ambil half of the payment lah kan. Sebab dalam pengalaman saya ada je pempengaruh yang okey, dia tak ambil payment tapi kita bayar juga lepas tu. Ada juga yang isu yang pempengaruh yang dia dah ambil payment separuh, job tak jalan-jalan, dia dah beratur job, isu macam-macam alasan dah jadi. So tak kisahlah ambil ke tak ambil ke, yang penting marketer tu true to their voice, to their words. Yang pempengaruh pun buat juga, ambil kena buat, tak ambil pun kena buat. Tapi kalau tak ambil tapi tak nak buat, cancel je lah kan. Tapi dia dah buang masa sama-sama, tapi sama-sama lah, sama-sama kena setuju. Okay, kesnya tu. Lepas tu, isu yang dia cakap adalah kenapa dia tak nak bayar, sebab tak ada generate sales. First kali, adakah diperbincangkan daripada awal kan? Saya ada kamera kat sini juga, diperbincangkan daripada awal yang memang kena generate sale kan. So itu antara isu yang terawal. Tapi sebab bila ujung cerita-cerita tak nak bayar sebab tak generate sale. Dan katanya bila bincang-bincang nak bayar separuh je, daripada wang yang disetujui daripada awal. Saya tak pasti. Saya tak pasti lah, disclaimer, saya tak tahu dia ada ke tak ada. Awal-awal ada tak buat agreement ataupun term ataupun cakap mulut. Saya tak mungkin lah kan cakap mulut je kan. So that's the thing lah. Mesti ada perjanjian daripada awal-awal ni, yang cerita lain depan, belakang cerita lain. So sebab dah dipersetujui untuk buat something dan dah perform pun 2.8 juta setakat hari rakaman ini, dan tak nak bayar. Jadi Matt Never Zero ni pula, dia dah perform sampai 2.8 juta.
Dan dia dah buat ekstra daripada perjanjian, iaitu beg kuning. Dia orang minta buat beg kuning, dah tak janji pun beg kuning. Okey lah, dia buat juga. Dah hire paid talent, paid actor, influencer lain, bukan yang murah juga kan. Dia dah lah bagi satu je pedal, macam mana dia nak review, takkan nak pukul dinding betul tak kan. So pinjam lagi 3, minta dekat office, dia dah post balik pun. 3 pedal yang dipinjam pun dah di post semula, dah dipulangkan balik pedal. So main sama-sama apa semua dengan paid actor tu, semua adalah extra effort daripada dia yang tidak dipersetujui daripada awal. Sebab dia hire paid actor dan paid yang lain lah. Okay, jadi apa isu dia sampai dia tak nak bayar? Sebab tak ada sale. Sebab tak ada sale je. Tapi as a marketer, kita as a marketer, isu dia jadi macam tu. Semua orang nak sale. Kadang kita buat kerja, bos bising, sale tak ada. Tapi kita marketer tak pasti kerja kita sebenarnya nak apa. Okay, so sampai kepada titik isu dia, itu yang jadi. Kita bincangkan pula pasal solusinya. Okay, tapi isu dah settle lah. Disclaimer lagi kali ketiga kan, benda dah settle lah. Okay, so ini untuk rujukan masa depan. Dengar betul-betul, as a marketer, as a business owner, siapa-siapa yang nak hire, nak spend budget marketing. Kita zaman sekarang semua dah nak untung banyak, nak margin besar, nak perform. So kita nak spend, kalau boleh lagi sikit lah nak spend kan. Semua orang sama as a business owner kan, ataupun marketer. Marketer ada KPI dia. Spend sikit, sale banyak. Tapi kena sedar, you punya ROAS, return of ad spend kan. Ad spend, marketing sama je, ROI kan. So as a marketer, dengar ni betul-betul So as pengalaman saya dah spend berbelas-belas juta untuk buat marketing. Saya dah hire, saya dah buat rakaman, saya dah pernah rakam dekat macam-macam tempat, saya dah hire macam-macam orang, kita dah buat ads, kita dah buat billboard. So pengalaman yang saya share antaranya adalah, as a marketer, sebelum you hire apa-apa, bila you jadi klien, you hire orang ke, tak kisahlah you hire orang ke, you nak buat marketing apa ke, nak buat video ke, nak buat suara ke, nak masuk surat khabar, nak masuk TV, nak masuk radio, you kena faham you punya niche, you punya produk apa kan, you punya niche apa, produk you siapa pakai kan, tu maksudnya niche. You punya customer avatar, you punya targeting, kan, you faham you punya brand. So bila you faham, tips yang kedua ni pula, bila you dah faham yang nombor 1 tadi, you baru cakna objektif you nak buat marketing. Macam saya cakap tadi, objektif marketing tu antaranya nak buat kat mana kan, nak buat kat mana, nak hire siapa. So baru you tahu. So bila nak masuk TV, okay, contoh you masuk TV sebab produk you memang banyak orang makan. Contoh, ini nampak tak sampai sekarang, sebab saya selalu dekat Shah Alam kan, kita selalu nampak billboard Appleton. You nampak Appleton dekat billboard, you nampak Appleton dekat TV kan. Ada selalu nampak macam Appleton ni aktif kan. Saya tak pasti lah, mungkin saya bukan target market, tapi you guys tolong komen kalau ada nampak Appleton ni dekat Facebook, nampak Appleton ni buat ads kat TikTok, budak-budak muda nampak Appleton. Saya tak pasti kalau saya ada nampak. Tapi itu orang yang faham target market mereka. So target market mereka tak lepak-lepak dekat social media, memang driving, memang dengar radio. Memang radio saya tak nampak Appleton tak dengar. TV. So bila dia faham brand, bila dia faham niche, dia tahu nak letak marketing tu kat mana. So itulah yang nombor 2, objektif untuk hiring ataupun untuk you faham audience tu. Bila you faham, baru you tahu you nak buat apa. Lagi satu contoh, you jual ubat kuat dah, suplemen ke apa kan, yang premium produk, yang harga 100.5, 200, 100 ke atas kan. Tapi you pergi hire, contoh player Mobile Legend daripada Red Giants ke apa. Hari tu tahniah kepada Red Giants sebab menang ML kan. Budak-budak yang follow mereka ni, budak-budak sekolah yang main ML. Yang pro player tu ramai lah, yang dah dewasa tu ramai pro player. Tapi yang tengok-tengok ni pro player buat sendiri. Yang pro ni
dia platform dia lah kan. Tapi bila pro player ni, platform dia yang mereka ditonton oleh orang-orang yang macam mana. So adakah sesuai ubat kuat ni kan, suplemen kesihatan ke apa ke, sakit lutut ke kan, ubat apalah kan, you pergi hire tim-tim Mobile Legend. So memang tak sesuai lah kan. Itu contoh lah yang kedua kan. As a marketer memang kena faham ni. Dia janganlah sembrono you spend, sebab kita tak adalah resources yang gila-gila banyak kan. Sekarang ni semua benda nak margin besar kan. Macam kaya sangat nak spend semua benda, campak je duit. So kena targeting tu kena sangat-sangat tepat. Okay barulah bos you sayang as a marketer. Okay, yang ketiga, as a marketer, as a business owner, kena faham. Tak kisahlah you nak buat marketing ke, you nak buat apa ke, objektif you mesti boleh dapat. Jangan risau. Even kes-kes yang jadi ni, pasal Mad Never Zero ni, dia boleh dicapai. Cuma kena betul-betul fikir daripada awal. Tapi kalau dah terlepas, kena kreatif. Contoh, solusi saya lah kalau benda ni jadi, benda ni pun pernah jadi juga. Ni apa pengalaman saya dan kawan-kawan. Video tadi, dia dah buat video tu, dia repurpose. Kena faham. Sebelum nak hire, agreement kena betul. Okay ni nombor 4 sebenarnya. Okay, tak apalah, kena buat seterusnya. Ambil video tu, buat ads, buat marketing, cut ke apa ke, edit ke, jadi kreatif ke. Sekarang pun ada AI kan. Minta izin dekat Mad Never Zero tu, ataupun next time lah kan. Video tu boleh repurpose ke? Video tu sedap, video tu best, you repurpose je. Saya pun dah pernah buat pun video yang tak ada kena sangat. Saya cut, cerita pasal sekian barang, sekian benda, pergi letak beg kuning yang berbeza. Jadi Dan dia performing ROAS yang sangat best. Saya pun tak expect benda tu boleh jadi kan. Tapi itu antara benda pengalaman lah kan. Kita dah spend, kita dah buat benda, tapi takkanlah kita bising-bising, tak generate sale, kita biar je macam tu. Mesti ada something yang kita boleh gunakan dengan setiap resources marketing yang kita dah spend. Repurpose je video tu. Mesti ada orang yang boleh tertarik dan convert untuk jadi sales. Percayalah. Sekarang Shopee pun dah boleh masuk video Reels, Shopee pun dah boleh masuk video marketing, semua buat kat semua platform. Dan share video yang you dah buat. Ya, sebab saya masih tak nampak video tu dekat official TikTok klien tu. So faham-faham je lah, buat je lah kan. Benda dah bayar, takkan nak biar je kan. Okay. So yang keempat, tadi saya sambung sikit. As a marketer, as a business owner, orang klien yang nak hire, as a pempengaruh, influencer, TikTok, social media semua, kena faham. Kena state daripada awal, ada agreement hitam putih. Jangan cakap kat mulut, jangan cakap dekat WhatsApp. State hitam putih kan. Yang apa daripada awal, setuju apa yang you guys nak, apa yang marketer ataupun business owner, apa yang you guys nak, dan apa yang influencer tu kena deliver. Dia kena faham juga. Contoh you bincang-bincang dia tak nak, tak payahlah hire dia kan. Jangan pasal-pasal. Saya dah macam-macam produk pun, banyak je benda yang kita nak, influencer tu tak nak. So kita terpaksa hire orang lain. Kita nak pasal-pasal orang kan. Walaupun saya rasa kalau dia buat tu memang boleh perform, tapi itu hak dia. Okay. Janganlah nanti you tekan-tekan untuk hire dia, bila you dah bayar dia tak nak buat, you bising. Jangan macam tu. So itu isu masing-masing, isu sendiri-sendiri juga. So kena sedar, you nak buat brand awareness ke, you nak promote sahaja ke, you nak buat sales ke, atau anything, kena sedar. Marketer ke, dua-dua belah pihak lah, influencer ke, kena faham. So bila dah dipersetujui, you guys kena deliver lah, baru boleh ni. Kalau saya memang cadangkan daripada dulu, memang hire tu kena betul. Bayar dulu 50%. Saya as a orang yang klien yang bayar pun, saya bayar 50% dulu. Apabila kita boleh ikat dia. Dia nak perform ke, tak perform ke, bila ke, kita dah ikat. Kalau kita tak bayar dia lagi, kita push. Suka hati dia lah juga kan. Kita tak ada apa-apa yang kita boleh tekan dia. Kalau kita tak boleh suruh dia tekan sangat untuk dia commit dengan kita kalau belum bayar. Saya prefer selalu bayar 50% dulu.
Dan kedua, influencer pula kalau dah dibayar 50% atau mendeposit, perform lah dulu. Buat dulu, bagi draft ke apa semua kan. Banyak jenis orang yang berbeza-beza kan. So itu antara 4 tips ataupun solusi untuk marketer ataupun business owner. Seterusnya, influencer di luar sana, solusi dia pula adalah first kali kena faham, kena cerita dulu apa yang you guys nak. Okay, kalau boleh dulu saya as a business owner ni, bonus tips lah kan, yang kelima lah, tapi saya dah tutup tadi kan. Saya selalu minta view diorang punya engagement. Bukan view, saya nak tengok, saya nak view, saya nak tengok diorang punya engagement, diorang punya social media tu punya apa tu lah, dia punya dashboard lah kan. View tu umur berapa, suka tengok pukul berapa, dekat live ke, dekat apa ke, like tu berapa ke, tu saya nak tengok. Umur lelaki perempuan kan. Kalau you guys jual barang-barang lelaki, takkan you nak letak dekat perempuan kan. Tetapi sebenarnya perempuan lagi banyak beli. Kalau barang lelaki tu untuk suami, kalau barang lelaki tu untuk personal, dan you target untuk orang yang single, perempuan tak terkena. So kalau barang perempuan, jual lah kat perempuan. Kalau barang perempuan, you pergi target orang-orang yang view TikTok dia tu banyak lelaki. Contoh, you memanglah jual barang perempuan, you nak perempuan yang review, tapi selalu diorang punya social media tu lelaki yang view. Percayalah cakap saya, memang lelaki view. 60% ke 70% tu lelaki, perempuan punya social media tu selalunya, usually yang saya dapat memang lelaki. Tapi you jual barang perempuan, lelaki yang tengok. Tapi you ambil video tu, you cut, you buat run ads you sendiri dekat perempuan. Itu solusi dia. Sebab you memang nak dia pakai, tapi you tak nak gunakan ni kan. So antara tu okay, ni tambah juga nombor 4 tadi. Find a good lawyer. Antara yang benda penting dalam agreement adalah saya selalunya sebelum ni ada kes, saya pernah run media cetak juga. Tapi dalam agreement, saya dapat LOD daripada that key people lah yang kita hire kan. Tak salah pun, salahnya dekat saya, bukan salah dia. Salahnya dekat saya. Kenapa saya cetak muka dia? Tapi dalam dipersetujui tu, kat social media kita run dekat ad, kita run kat ni, kat situ, ni kan. Social media tak kisah apa jenis digital product, dia okey. Tapi bila saya run media cetak kan, dia hantar LOD, dia minta payment. Kita tak ada setujui. So terpaksa bayar. Tak apalah, bukan salah dia, salah saya. So betul-betulkan fokus. Antara benda yang kena ada, masa. Berapa lama you nak pakai. Contoh, saya tak pasti agreement. Contoh, you guys nampak tak Imika? Korang rasa dah berapa lama muka Aaron Aziz tu tak di-update? So mesti ada agreement yang diorang dah agree daripada awal. Berapa lama you nak pakai muka that people yang you hire. Itu penting, itu sangat penting. So contoh, you nak pakai, you bayar. Contoh, saya adalah bayar artis sampai ratusan ribu juga. So you nak pakai dia, takkan you nak pakai satu kali kan. Lainlah kalau you bulan bintang, satu kali pakai untuk raya, tak ada masalah kan. Kita bukannya ni kaya sangat kan, kita nak pakai lama. Kita spend kali, kalau boleh kita nak pakai selama-lamanya kan. Kadang-kadang mungkin dah tak relevan kan, tak ada masalah. Yang penting you kena state awal-awal, you nak pakai berapa lama. Seterusnya pula, dekat mana? Nak masuk radio ke, nak masuk TV ke, nak pasang billboard ke, nak masuk social media ke, kena state betul-betul. Digital product ke, media cetak ke, paid, apa tak, adalah nama kalau masuk TV kan. So find a good lawyer yang boleh draft betul-betul you guys punya agreement tu. Okay, ini nasihat untuk dua-dua, pempengaruh dan business owner dan marketer. Okay, ini balik semua, business owner dah settle, pempengaruh tu pula solusi dia, bagi tahu betul-betul you guys punya dashboard untuk social media performance, siapa niche korang, apa yang korang boleh buat, apa yang korang boleh perform,
bagi tahu limitation. Kalau tak boleh cakap tak boleh, jangan ambil semua job. You guys kena jaga kualiti. Lagi banyak korang jaga kualiti, tak banyak job tak apa, yang penting satu job tu memang boleh makan setahun. Anda tahu kan? Artis selalu macam tu, boleh makan setahun dah, tak ada masalah. Satu job boleh makan setahun, kan? So itulah antaranya. Untuk dua-dua belah pihak, satu cadangan yang paling penting adalah find a good lawyer. Okay, untuk orang bisnes, untuk orang ni, setiap cabaran ataupun masalah yang hadapi mesti ada solusi. Just be creative. Okay, itu saja setakat ni daripada saya. Itu video-video terawal untuk channel saya. Sentiasa support, insyaAllah. Lagi banyak video-video yang saya akan share daripada pengalaman saya selama saya berbisnes. Saya dah found beberapa jenis bisnes, saya dah exit daripada syarikat saya. Sekarang saya hanya buat video untuk consult. Dan sekarang ni secara personally pun saya akan consult syarikat-syarikat yang terdekat untuk settlekan antaranya efisiensi syarikat, human development, automation, sales, marketing dan sales margin. Kita akan audit lah dia orang punya syarikat. Saya akan create satu scope ataupun jalan cerita untuk business owner ni capai objektif mereka dalam mendirikan syarikat, insyaAllah. Okay, subscribe channel saya. Dengar antaranya adalah kena faham setiap cabaran dalam bisnes ataupun hidup ada sejuta solusi. Sila subscribe channel ini untuk lebih banyak solusi. Okay, ni saya kena baca skrip. Subscribe untuk tahu lebih banyak video dan solusi. Terima kasih. Assalamualaikum.